Bulan itu sama dengan Hari RTM, itu anda perlu ingat. Akan berlangsungnya Minggu Sains Negara 2021 yang bertemakan sains untuk kesihatan. Jadi untuk kita mengupas tentang Minggu Sains Negara 2021, saya cukup berbersahati bersama dengan Encik Nik Kamaruzaman Nik Husin, iaitu Setiausaha Bahagian Perkhidmatan STI dan Pembudayaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Jadi selamat kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Ruduban. Apa nak kata, bak kata beluk pulang ke lumpur. Bagai sirih pulang ke gagang. Bagai sirih pulang ke gagang. Ya. RTM. Jadi Encik, Minggu Sains Negara 2021, 7 hari akan berlangsung, 1 hingga 7 April. Jadi saya difahamkan sepenuhnya dalam talian. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimanakah gambaran awal? Okey, terima kasih Ridwan untuk RTM yang sudi menjemput saya kembali datang ke sini. So untuk makluman sidang penonton di luar sana lah. Jadi Minggu Sains Negara ini merupakan satu inisiatif oleh MOSTI lah. Dalam usaha kita untuk memupuk minat dan juga pengetahuan masyarakat terhadap sains dan teknologi. Jadi ianya merupakan platform untuk kita nak semarakkan dan memudayakan STI lah di pelbagai peringkat dan juga melibatkan pelibatan seluruh masyarakat di Malaysia, di mana ianya merupakan wadah untuk memberi kesedaran dan juga kepahaman kepada rakyat tentang betapa pentingnya STI dalam menjana pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Dan untuk bagi tahun 2021 ni, sebelum ni kita laksanakan secara bersemuka ataupun secara fizikal. Tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, so tahun ni kita melaksanakan sepenuhnya secara atas talian ataupun secara maya. Ini merupakan yang pertama kalilah untuk Minggu Sains Negara ini dilaksanakan secara sepenuhnya secara atas talian, mengikuti norma baru kehidupan lah maknanya. Platformnya di mana? Di Facebook ataupun ada laman sesawan khusus? Okey, untuk Minggu Sains Negara ini kita telah mewujudkan satu platform website iaitu www.minggusainsnegara2021.gov.my. Jadi pengisiannya bagaimana? Okey, dari segi pengisiannya bila kita laksanakan secara secara atas talian Jadi untuk Minggu Sains Negara 2021 ini melibatkan 122 program dan juga aktiviti yang mana pengisiannya itu lebih tertumpu kepada penyemarakan sains dan teknologi di kalangan masyarakat secara keseluruhannya. Jadi untuk ianya dirangka berdasarkan kepada 8 bidang fokus lah, dan untuk itu antara yang kalau boleh saya sharekan dengan penonton di luar sana, tahun ni kita ada platform yang berbentuk pameran. Yang bertujuan untuk kita nak memberi pengiktirafan atas penciptaan dan juga inovasi melalui pameran secara maya oleh jabatan dan agensi kerajaan, universiti dan juga NGO. Sebagai contohnya, kita akan mempamerkan program Triga Puspati Reaktor daripada Agensi Nuklear Malaysia. Jadi rakyat Malaysia tahulah apa yang telah tentang perkembangan terkini reaktor nuklear kita. At least mana kita tahu apa sebenarnya yang dilaksanakan oleh Agensi Nuklear Malaysia. Kita juga ada dalam bentuk bengkel. Okey, di mana kita menyediakan bengkel kemahiran secara maya melalui didikan secara live daripada tenaga pengajar yang berkaitan dalam bidang STEM lah maknanya. Untuk ini saya bagi contoh, kita adakan program MOSTI Roblox World daripada Cradle. Roblox ni kalau di kalangan anak-anak muda dan juga anak-anak kita memang dia orang begitu berminat lah maknanya. Dan kita juga ada dalam forum yang bertujuan untuk mewujudkan platform bagi sesi perkongsian ilmu yang akan diberikan oleh tenaga pakar tempatan lah maknanya, khususnya dalam bidang STEM maknanya, di mana kita akan berkolaborasi dengan Institut Amin Baki mengenai kepimpinan pendidikan STEM di sekolah maknanya. Dan yang paling banyak kita ada
seminar ataupun webinar lah maknanya. Ini biasa sekarang, ini dah jadi satu kebiasaan sekarang ni. Kita dulu seminar kita adakan secara fizikal, now kita laksanakan secara maya. Antara program yang kita akan ada seminar Women in Science oleh kita punya rakan kolaborasi swasta kita, iaitu pihak Tech Dong Penang, untuk kita nak mengetengahkan ataupun nak memberikan penghargaan kepada saintis wanita di negara kita lah dalam pelbagai bidang. Dan yang paling menarik nanti YB Menteri Moses sendiri, YB KJ akan mempromosikan ataupun menjadi moderator untuk satu webinar berkaitan dengan pembangunan vaksin. Yang mana ahli panelnya terdiri pada pakar-pakar vaksin tempatan. Antaranya ialah macam Profesor Dr. Khatijah daripada UPM, Profesor Dr. Sazali daripada UM, dan juga Profesor Dr. Nur Azmi daripada USM. So di sini kita boleh update kita punya pengetahuan apa yang kita pakar-pakar tempatan sedang membuat kajian tentang pembangunan vaksin di Malaysia. Jadi maknanya ialah memang sekarang ni memang kita berbual, banyak tahu mengenai vaksin. Ya, kita sekarang ni bergantung harap kepada vaksin dari luar. Kita juga perlu bangunkan vaksin kita sendiri supaya ianya menjadi suatu kemudahan kita pada masa hadapan. Jadi disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga isu kesihatan ini, maka tema sains untuk kesihatan dipilih. Ya, betul. Ya. Okey, ialah berdasarkan kepada pandemik COVID-19 yang melanda bukan saja kita tapi seluruh dunia. Jadi tema Minggu Sains untuk 2021 ini adalah sains untuk kesihatan. Di mana asas pemilihan tema ini adalah untuk melonjakkan peranan STI sebagai elemen utama dalam melazimi norma baru kehidupan kita lah maknanya. Peranan sains bukan sahaja dalam kata kita nak kengkang penularan COVID-19, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan gaya hidup macam inilah maknanya. So kita dah berubah, kita telah shift to a new norma kehidupan baru. Sebelum ni kita sekarang ni kita dah tak bersalah lagi, tak tadi dengan kita just so kita masuk tangga pakai just kata antara langkah yang kita ambil untuk kita nak kengkang COVID-19 lah maknanya. Dan juga sains juga telah memungkinkan kita untuk bermigrasi sepenuhnya kepada hidup barulah macam saya kata lah maknanya. Dan dan yang pentingnya ia nak menunjukkan komitmen kerajaan khususnya MOSTI dalam memainkan peranan membendung COVID-19 dan juga pelaksanaan transformasi negara bagi kita ke arah menjadi sebuah negara berteraskan teknologi dan sains lah dengan disiplin ataupun dasar sains, teknologi dan inovasi negara 2021-2030 maknanya. Jadi dari segi perbincangan mengenai cakupan dan juga pengisiannya agak luas. Ya, betul. Siapa golongan sasar untuk mengikuti webinar dan juga program-program yang telah pun dirancang ini? Okey, untuk Minggu Sains tahun ini, sasaran kita adalah target kita 2 juta engagement ataupun penyertaan di kalangan seluruh masyarakat lah, khususnya pelajar sekolah semestinya lah maknanya. Pelajar sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, ataupun kita punya pelajar di institusi pendidikan tinggi seterusnya adalah pendidik dan juga saintis. Dan kita juga mensasarkan pelibatan daripada golongan belia dan juga melibatkan pelbagai sektor lah, sektor awam, sektor swasta dan juga NGOs. Jadi tahun ni kita kalau boleh kita nak jadikan satu wadah untuk negara kita sebagai sains, sebagai asas kehidupan, asas teknologi untuk kita nak bangunkan negara. Yeah. Jadi itu antara apa yang kita mahu pada berlangsungnya nanti 1 hingga 7 April 2021. Jadi anda boleh ikuti segala pengisian ini menerusi secara dalam talian, jadi tak perlu lagi nak drive nak memandu pergi ke, kalau dulu biasanya dilakukan di mana kalau dulu secara fizikal biasanya. Okey, kalau berdasarkan kepada pelaksanaan Minggu Sains 2019
Di mana masa itu saya baru join MOSTI maknanya. Semasa itu kita laksanakan secara Fizikal menyeluruh di seluruh negara. Maknanya di setiap negeri ada pelancaran pendidikan negeri dan juga ada pameran-pameran yang kita sediakan. So memang secara menyeluruh, secara fizikal di seluruh negara. Dan biasanya kalau Minggu Sains Negara ini sangat menarik minat pelajar kerana pada waktu itulah banyak eksperimen dilakukan, menarik minat pelajar untuk terus belajar dalam sains dan teknologi. Jadi kenapa pelajar antara golongan sasar yang memang diberi sasaran setiap kali Minggu Sains Negara dijalankan? Okey Ridwan, kalau nak menjawab soalan itu suka saya memetiklah kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dia kata, jika kamu nak tengok nak melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah kepada pemuda dan pemudinya pada hari ini. Jadi bagi saya pelajar ini merupakan golongan pelapis yang akan mewarisi kepimpinan dalam membangunkan negara. Dan kalau kita tengok dalam dalam keadaan semasa ini, mana bahawa cabaran industri 4.0 menuntut pembaharuan atau penemuan pelbagai teknologi dalam bidang seperti robotik, penjanaan kuasa elektrik, AI, VR, AR, macam-macam lah maknanya. Dan asas kepada perkara ini adalah kefahaman, penghayatan dan juga kesedaran pada setiap individu mengenai keperluan tersebutlah maknanya. Jadi mereka ini, pelajar ini merupakan generasi pelapis yang yang perlu ada kefahaman ini, yang perlu ada ilmu ini. Dan kita sebenarnya menyokong sedang menyokong dasar pendidikan negara 60-40. Mana 60 pelajar, kita menghasratkan 60% pelajar mengambil jurusan STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Sebagai persiapan dari segi modal insannya untuk mereka ini membangunkan negara pada masa hadapan. Dan di sini saya kalau kita merujuk balik kata-kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pelancaran National Technology dan Innovation Sandbox NTIS pada Ogos tahun lepas maknanya. Dia kata salah satu jalan bagi kita untuk menjadi negara berpewirausahaan tinggi adalah melalui dengan menjadi negara berteknologi tinggi. Jadi sejarah telah membuktikanlah maknanya selepas Perang Dunia kedua, sekitar 2 dekad maknanya selepas Perang Dunia kedua itu, pendapatan negara kita KDP per kapita lebih jauh lebih baik berbanding Korea dan juga Taiwan. Namun begitu kedua ini telah dicantas oleh Taiwan lah hanya selang 2 tahun dan juga oleh Korea Selatan pada tahun 1997. Mengapa? Kerana mereka pencapaian sains dan teknologi mereka. Mereka dah menuju ke hadapan, kita sekarang ke arah tersebut maknanya. Kita tak mahu ketinggalan maknanya. Kita tak mahu ketinggalan dan kita mampu berlari. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Nik Kamaruzzaman Nik Husin, Setiausaha Bahagian Perkhidmatan STI dan Pembudayaan Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi. Jadi, kalau anda ingin tahu apakah pengisian dalam Minggu Sains Negara 2021, secara dalam talian anda boleh dapatkan segala informasi yang telah pun kami ceritakan sebentar tadi. Selepas ini kita berehat seketika.